Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Muawiyah atau yang lebih dikenali sebagai Pok Me. Oke, sebelum Pok Me mau mulakan video ini, Pok Me ingin minta maaf atas kekurangan segala aspek lah, sama ada dari segi voice ataupun dari segi kamera tidak terangkat ataupun dari segi kekurangan yang lainnya. Minta maaf sangat-sangat karena ini adalah channel Pok Me yang baru, tidaklah hebat macam YouTuber yang lain. Oke, bagi korang yang belum subscribe channel Pok Me, tolong sangat-sangat untuk hadiahkan satu subscribe untuk Pok Me, untuk Pok Me majukan channel ini dan supaya Pok Me dapat hasilkan video yang lebih baik, lagi berkualiti daripada ini. Oke, jom. Oke, Pok Me rasa korang tahu sendiri tentang kisah satu orang uncle Cina yang bernama Tan Fu Hok yang meninggal dunia sehari selepas memeluk Islam. Cerita ini telah dikisahkan sendiri oleh adik kepada uncle ini yang bernama Suzitan Abdullah yang mengatakan, 3 kali saya suarakan supaya dia berdoa kepada Tuhan minta kurangkan kesakitannya. Selama lebih kurang 3 minggu dia tinggal di Subang Jaya. Memandangkan dia seorang yang free thinker, iaitu satu orang yang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan, dia hanya diam. Akhirnya kira-kira jam 9 pagi pada Selasa lalu, saya bangkit hal yang sama. Maka kemudian dia minta penjaganya untuk ajarkan kepadanya ucap kalimat syahadah. Kemudian selepas itu maka sahalah Uncle Tan ini masuk Islam dan beliau menggantikan nama beliau dengan Ridwan Tan Abdullah. Dan selepas itu adik kepada Uncle Tan ini telah bercerita bahawa amatlah mengejutkan selepas mengucap arwah kelihatan tenang dan kemudian menghabiskan masa berbual bersama anak dan menantunya sepanjang hari. Menjelang malam, anak dan menantu arwah pulang ke rumah mereka dan pada waktu subuh saya dapati abang saya, yakni Ridwan Tan Abdullah, sudah tiada. Dia meninggal dunia dalam tidur. Suzitan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah kisah daripada Uncle Tan ataupun nama Islamnya Uncle Ridwan Tan Abdullah yang meninggalkan kita. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Oke, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada sini? Pok Me tekankan di sini bahawa jangan sesekali kita menganggap remeh kepada orang lain karena kita tidak tahu apa akhir daripada hidupnya. Boleh jadi kita hari ini yang bersongkok, berjubah, pergi masjid, solat dan sebagainya. Boleh jadi di akhir ayat kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillahi min zalik. Boleh jadi juga satu orang yang penzina, satu orang peminum arak, pemabuk, akhir ayatnya husnul khotimah. Akhir ayatnya dia beriman kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah dan dia masuk syurga. Itu kita tidak tahu. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita bahawa ada satu orang ahli ibadah sepanjang hidupnya beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi SAW kata antara dia dan syurga ma bainahu wa bainaha illa dhira'an. Antaranya dengan syurga tidak ada yang dipisahkan melainkan satu zira'. Maksudnya tinggal melangkah lagi ke dalam syurga. Tetapi Nabi SAW kata takdir mendahulunya. Maksudnya dia ditakdirkan untuk masuk neraka maka dia pun masuk neraka. Begitu juga di sebaliknya ada satu orang yang pendosa, penzina, seumur hidupnya buat maksiat, seumur hidupnya buat dosa sehingga di antaranya dan neraka illa dhira'an. Hanya satu jengkal saja. Maksudnya satu jengkal saja tinggal dia masuk saja ke dalam neraka. Tapi kata Nabi SAW takdir mendahulunya. Maksudnya dia ditakdirkan untuk masuk ke dalam syurga. Mungkin disebabkan ada apa-apa amalan yang dia buat yang kita tidak tahu, yang dia buat yang Allah Subhanahu wa taala suka, disebabkan itulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Di dalam kitab Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala, beliau menceritakan ada satu kisah satu orang muazzin. Dia berazan sepanjang hidupnya sehingga satu hari dia berjumpa dengan satu orang wanita. Wanita itu beragama Yahudi dan wanita itu meletakkan syarat untuk kawin dengan dia mestilah muazzin ini masuk agama Yahudi. Dan kemudiannya dipendekkan cerita dia pun rela untuk tinggalkan agama Islam dan dia memeluk agama Yahudi dan dia berkawin selama beberapa tahun dengan wanita Yahudi tadi. Kemudiannya suatu hari dia
ketika dia di atas zinc tengah baguskan, tengah rapikan zinc rumah mereka, tiba-tiba dia terjatuh daripada atas rumah, terjatuh daripada atas bumbung, dan beliau pun telah meninggal dunia, dan meninggal dalam keadaan beliau beragama Yahudi. Begitu juga dengan kisah atau cerita Uncle Tan ini, yang berlaku sebaliknya pula. Sepanjang hidup, seumur hidup menjadi satu orang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan, yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir ayatnya dia telah memeluk Islam dan dia mati dalam keadaan Islam. Hidayat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh bagi kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia boleh tarik daripada sesiapa yang dia kehendaki. Okey, antara ciri-ciri orang yang akan Allah Subhanahu wa taala beri hidayat ialah, dulu Pok Mei pernah dengar nasihat daripada Ustaz Pok Mei. Dia kata antara sebab Allah Subhanahu wa taala beri hidayat kepada seseorang itu adalah dua. Yang pertama, disebabkan ada kebaikan dia yang Allah Subhanahu wa taala suka. Ada kebaikan dia yang Allah Subhanahu wa taala suka. Mungkin dulu dia pernah tolong orang, mungkin dia pernah sedekah sembunyi-sembunyi, mungkin dulu dia pernah bagi gembira kepada ibu bapa dia, ataupun dulu dia pernah bagi orang makan dan sebagainya, kita tidak tahu. Yang kedua, disebabkan adanya tolak ataupun keinginan dalam hati untuk berubah. Walaupun hari ini dia belum pakai tudung, tapi dalam hati dia ada keinginan untuk pakai tudung. Hari ini dia tidak solat, tapi dalam hati dia, satu hari nanti aku ingin solat. InsyaAllah orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan bantu untuk berubah. Jadi bagi korang yang hari ini belum solat, tanamkan azam dalam hati untuk jaga solat. Bagi korang wanita-wanita di luar sana yang belum tutup aurat, tanamkan hati untuk tutup aurat dengan sempurna. Dengan adanya tolak ataupun keinginan inilah Allah Subhanahu wa taala akan pandang, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan keinginan ini sebagai asbab ataupun sebab untuk Allah Subhanahu wa taala berikan hidayat kepada seseorang itu. Sekian saja daripada Pok Mei pada hari ini. Mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat untuk korang, dan jangan lupa tekan hadiahkan satu subscribe untuk Pok Mei, subscribe secara percuma, dan like untuk Pok Mei, dan lontarkan komen-komen korang, pendapat-pendapat korang tentang video ini. Akhir kalam daripada Pok Mei pada hari ini, marilah kita sama-sama untuk hadiahkan Al-Fatihah kepada Uncle Ridwan Tan Abdullah. Mudah-mudahan ruhnya ditempatkan bersama ruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Al-Fatihah.